Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya clear? Dengar suara saya, doktor. Clear, clear. Okay, good. Nice. So, kita boleh mula sesi kita insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Okay. So kita berkati sesi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi alhamdulillah sama saya certified trainer Encik Amir Abdul Hamid dan sesi IG Live MSGA ni untuk makluman pada semua, kita nak memperkenalkanlah kita punya pengkarya dan juga e-book yang dihasilkan. Kita buat dalam setengah jam macam tu lah. Setiap malam Selasa dan malam Sabtu insyaAllah. Sampai 10 hari bulan. So, untuk bulan puasa mungkin kita rehat ke macam mana. Kita ada rancang benda lain. Tapi sebelum bulan puasa ni, kita ada lagi dalam 3 sesi lagi dengan Dr. Nur Hayati, dan ada lagi 2 sesi sebelum puasa. Dan malam ni kita nak bawakan ke bukumini.com. Kita punya penulis Dr. Nur Hayati. Jadi dia punya sesi ni kita santai-santai je, sembang borak. Kita nak mengenali lah macam mana doktor boleh terlibat lah, kalau boleh kenalkan diri dan terus cerita macam mana boleh terlibat dengan penulisan e-book ni doktor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar clear? Saya dengar. Okey, nama saya Dr. Nama saya Dr. Nur Hayati, HUSN. Okey. Asalnya saya menyertai kursus yang dianjurkan Saya dengar suara saya tak apa. Itulah macam betul. Ikut kan? Sekarang okey? Better. Bagi saya Tapi better sebenarnya lah. ikut juga. Ikut juga. Alamak, macam mana ni? Kalau mengganggu, saya try tanggal saya punya earphone. Suara saya yang ikut ke suara doktor? Suara saya yang ikut. Tapi tak apalah. Okey kot. Saya teruskan je. Okey, saya mula menyertai MSCA dan menulis e-book bersama Papisma November 2020, tahun lepas. Okey. Saya memang selama ni minat tulis buku, tapi saya rasa proses nak tulis buku tu leceh lah, sebab saya pernah try nak tulis buku dengan DBP dan yalah, kita kena hantar niat nak menulis macam-macam lah, judul buku kan. Betul. Jadi saya tak kesampaian lah, maksudnya separuh jalan saya berhenti sebab saya ada banyak komitmen lain. Jadi bila datangnya bengkel e-book ni, saya rasa macam pucuk kita ulang datang. Macam itulah. Saya rasa macam seronok bila tulis e-book kan. Bila kita dah tulis e-book kita yang pertama, kita rasa nak tulis lagi. Betul lah. Okay. Itu kira November. Saya awal sikit lah. Saya join 23.10 dengan webinar 25.10. Saya join secara rasmi. Jadi kalau tengok malam ni, untuk doktor ni, betulkan saya kalau silap, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 e-book ke lebih? 6. Nampak? 6 e-book dah. 6 sebab sebab apa tu? Sebab yang ketiga hingga ke yang keenam tu ketiga hingga keenam tu saya publish sekali. Saya terbit sekali. Okey. Dia terbit berempat. Okey, nice. Okay. So kita nak pergi satu persatu boleh doktor? Boleh. Kenalkan dulu tentang e-book yang pertama dan kenapa e-book tu dipilih sebagai subjek pertama untuk dijadikan e-book. Bismillah. E-book pertama saya tulis tentang rahsia mudah untuk cari kerja.
Sebab Masih mudah. saya rasa saya mengalami cabaran lah, beberapa cabaran sewaktu saya mula habis degree yang pertama, ijazah pertama. Okey. Walaupun dengan kelayakan yang agak bagus, saya rasa agak sukar untuk saya dapat kerja yang agak baik. Dan dari situ saya tulis buku sebab saya rasa saya boleh mencurahkan, saya boleh kongsikan apa tips-tips dia yang menyebabkan saya boleh dapat kerja. Sebenarnya bila saya habis daripada USM, saya dapat tawaran untuk sambung belajar buat master dan PhD. Tapi disebabkan jangka masa yang diberi 2 tahun untuk dapatkan tempat, jadi saya rasa tak nak membazir masa. Dalam 2 tahun tu saya memang isi masa dengan cari kerja, dengan bekerja. Jadi dan yang paling seronok bila saya tulis buku tu, pelajar saya yang baru habis buat master, saya hadiahkan pada dia. Kemudian baru-baru ni beberapa bulan lepas, dalam keadaan COVID melanda, dia call saya, dia cakap, terima kasih doktor sebab share buku tu. Now saya dapat kerja yang lebih baik, yang sesuai dengan kelayakan saya. Sebelum ni saya kerja kilang, jadi sekarang saya dah memang kerja, dah buat PCR lah, masuk lab, buat test untuk COVID. Jadi pada saya tu mendatangkan kepuasan lah. Kalau saya boleh bantu, ya. Why not, kan? Betul. Ni dia. Rahsia mudah dapat kerja, betul? Ya, yang ni yang pertama. Ini yang pertama. Okey, sekejap kita tengok sikit. Sebab saya seorang yang takut bercakap sebenarnya. Terutamanya pergi temu dega. Jadi apa yang saya share adalah jangan takut. Pergi temu dega sampai kita tak rasa takut. Macam kita rasa fikir, temu dega lah saya macam tu. Sampai kita rasa macam bukan isu doktor seorang tu. Itu kebanyakan orang tu. Ramai-ramai sebenarnya yang macam tu. Okey. Lagi-lagi untuk kita lah yang so-called kita punya bangsa Melayu lah senang cakap kan. Banyak yang menghadapi isu nak bercakap depan orang ni kan. Jadi terima kasihlah kerana berkongsi tip-tip rahsia mudah cari kerja. Dan dah nampak pun kalau ikut tadi doktor cakap memang ada yang dah berjaya dapatkan kerja melalui itu e-book lah tu bagi dekat student tu, e-book. Ya, saya bagi e-book. Antara yang dia beritahu adalah baguslah laman web yang doktor bagi tahu tu. Mungkin zaman saya ingatkan laman web tu berbeza. Contohnya Jobstreet. Tapi saya update lah dengan laman web yang lebih terkini kan. Jadi student saya refer kepada laman web yang saya showkan tu, memang kat situ banyak peluang kerja yang sesuai lah. Tapi semua kata saya rezeki lah. Usaha tu sebahagian. Yalah, at least rezeki pun kalau tak usaha pun tak bergolek juga orang cakap kan. So, kalau boleh buat poster khas lah pasal testimoni tu doktor. Kasih orang nampak, wow, ini dah ada testimoni ni, orang lagi confident nak beli ni. InsyaAllah saya ada plan. Tapi alang-alang doktor. Alang-alang doktor pun nampak Canva ni semua cantik so bolehlah buat poster khas pasal tu. InsyaAllah saya akan buat. Terima kasih pesanan. So kita nak ke e-book yang kedua, teknik pantas penulisan e-book, betul? Betul. So ini tentang apa pula? Yang ini tentang saya gunakan akronim teknik BEST. BEST tu teknik BEST, BEST. Maksudnya teknik ni akan merangkumi daripada kita tak ada apa-apa, tak ada e-book langsung, hanya ada sepi-sepi, sampailah terbitnya buku tu. Jadi apa, kena faham akronim B, E, S, T apa. Bila kita faham seluruh ni, insya-Allah buku tu akan keluar dengan laju. Kita dah faham konsep kan? So kalau ikutkan teknik BEST ni memang idea secara memang ilham direct Allah bagi kat doktor ke? Doktor dapat macam mana ke? Rahsia BEST ni. Saya ada baca juga beberapa buah buku, and then saya aplikasikan daripada cara saya menulis buku yang pertama. Kemudian saya, lepas saya tulis buku pertama tu, saya dah tulis tajuk-tajuk buku-buku saya seterusnya. Ada dalam 10
projek akan datang. Jadi hari tu saya boleh agak dah apa yang saya nak buat. Cuma tinggal nak release je. Sebab saya tak ada plan nak tulis, saya tak ada plan nak terbit setiap bulan satu, tak ada. Pada saya target mungkin 2 bulan ada 2 bulan ada satu ebook macam tu lah. Sekurang-kurangnya. Nice. Boleh cerita sikit lah. Jangan hurai tapi nak tahu BEST tu stand for what? Boleh. B adalah bahan. Kita kena faham dari mana kita dapat bahan. Bahan untuk menulis. Idea untuk kita tulis daripada mana. E adalah elemen buku. Kita kena faham e-book ada elemen apa. Yang 10 muka pertama yang wajib tu untuk ISBN contohnya, kita kena faham. Kalau yang ini kita dah wajib ada, contohnya lah buku judul, penghargaan, isi kandungan. Kita dah faham konsep tu, kita hanya replicate je untuk buku seterusnya. Okey, kemudian S ada 3 S. Simpan, susun dan semak. Mesti kita simpan idea. Lepas tu kita susun idea tadi jadikan dalam buku. Kemudian selepas dah siap, kita minta semak. Siapa yang akan semak? Kemudian last kali T terbit. Terbit, kemana kita nak terbit? Ada banyak tempat terbit tu tak? Tapi saya pilih MFGA tentunya. Okay. Best. Yes. Okay, best. Okay, itu kira tebal dia berapa untuk yang best ni punya ebook? Best tu saya rasa cukup je. Lebih kurang 40 gitu. 40 muka surat lebih kurang. Sini ada tulis kat kandungan. Buku saya tak tebal, tak ada surat tu. Sebab kita pun kalau makluman pada semua yang tak biasa lagi dengan ebook, memang kita tak galakkan lebih 100 lah. Mungkin paling tebal pun 50-60 muka surat. Dan paling minimum 35 lah untuk kita dapatkan ISBN tu lah orang cakap syarat tu. Dan yang ini yang saya sangat teruja sebenarnya sebab memang saya terlibat secara langsung dan terima kasihlah banyak kepada doktor kerana sudi menggunakan khidmat saya untuk ebook yang ketiga. Jadi editor buku saya. Yes, terima kasih banyak doktor sebab saya bila dapat ni memang satu pengalaman baru lah sebab saya tak pernah edit guna Canva dan saya dapat ilmu baru macam mana nak edit guna Canva yang memang bagi saya wow, sangat best lah. Tapi saya tak explore lagi lah sebab yalah kita pun masing-masing komitmen kan. Tapi kira memang saya akan cuba hasilkan juga ebook melalui Canva ni. One fine day orang cakap insya-Allah. Dan tengok pada yang ketiga ni dia tadi umum. Yang pertama orang cari kerja, yang kedua ebook menulis. Dan yang ketiga ni lebih pada kita nak menyambut Ramadan dan pembaca dia pun kita target lagi muda lah. Maksudnya target untuk anak-anak. Jadi memang tengok dalam ni 3 watak utama ni anak doktor lah ya ke? Ya, anak saya. So saya sangat, kalau saya lah jadi dia orang ni rasa macam bestnya ada buku sendiri kan. Memang bukan satu, 4 terus doktor buat ni. So boleh cerita lah terus kepada kita. Okey. Sampai 4 serentak ni, dia pasal apa? Apa perbezaan? Empat perbezaan dia. Perbezaan dan ceritalah. Antara 4 tu dia ada 4. Okey, ada 4 buku saya tulis untuk Ramadan. Yang pertama, Kami Rindu Ramadan, iaitu adalah cerita pendek. Dia ada mengandungi aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak dan juga dewasa yang maksudnya amalan-amalan yang digalakkan semasa bulan Ramadan. Kemudian dia ada activity kit. Maksudnya bersama buku tadi, cerita ada activity kit. Jadi 2 lah dalam versi bahasa Melayu. Kemudian saya duplicate ataupun translate kepada bahasa Inggeris. Jadi English ada short stories dan juga activity kit. Cuma dalam versi bahasa Inggeris. Saya tulis sebenarnya buku ni lebih kepada personal lah. Maksudnya lebih kepada saya nak tinggalkan sesuatu untuk anak-anak saya lah. Betul. Jadi benda ni pun sebenarnya kalau doktor perasan lah, tak apa, saya cerita lah. Saya pun ada buat satu buku, saya namakan untuk anak-anak saya sebab saya terinspirasi dengan surah Luqman lah. Kan? Pesanan Luqman pada anak dia kan. Macam mana dalam Quran tu ada surah Luqman, dia pesan pada anak dia. Jadi saya rasakan saya ada anak juga, pun 3 orang alhamdulillah. Yang sulung 8 tahun, lepas tu 6 tahun ya.
6 tahun, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dengan 3 tahun. Baru 3 dah tak ingat umur. 8, 5, 3. Perempuan, laki-laki. So 3 orang ni memang macam buku doktor ni, saya dedicate untuk diorang. Saya buat tajuk dia kata-kata seindah bahasa lah. Sebab saya suka quotes dan benda-benda ni saya ingat nak cakap banyak. Saya tak pandai hurai, tapi saya suka kata-kata hikmah yang saya kumpulkan dan saya bergabung dengan pelukis komik lah. Sebab saya editor komik dan saya dapat kawan-kawan pelukis. Dia orang melukis tapi saya punya ayat lah. So saya gabungkan dua tu, elemen dalam buku saya. Komik kata-kata lah. So saya buat 3 buku. Yang first, second, third. Macam doktor juga, saya niatkan untuk diorang lah. Supaya bila dia baca, apa yang dia dapat dalam hidup tu macam dia jadikan buku saya tu sebagai dia punya guideline jugalah. Pesanan seorang bapa kepada dia lah. So itu harapan saya lah. Tapi sambil itu yang saya cakap, e-book ni memang best lah. Sebab dia tak perlu melalui proses yang sangat complicated. Kita yang decide nak buat cover, nak apa semua atas kita. Cantik ke apa semua atas kita. Dan semudah itulah. Kalau ikut yang saya punya record, 2 hari 1 e-book. Sebab saya memang kalau awal penglibatan saya MSDA memang saya target nak dapat top 3. Oh, itu yang banyak tu kan? Itu yang banyak tu. 2 bulan pertama saya pulun. 2 bulan pertama memang saya pulun kau-kau sebab bahan dah ada. Kira kita editor bukan. Memang kerja makanan saya lah. Jadi memang dapat e-book ni. Rugilah saya dah join saya tak buat kan. Tinggal lagi bila masuk 21 ni tak ada lagi. Ada satu je. Cara mudah buat e-book tu je yang the latest one lah untuk tahun ni. So saya rasa memang betul lah apa yang kita buat macam doktor dengan buku Ramadan, saya dengan buku kata-kata tu. So kepada pendengar, penonton kita ni yang rasa e-book ni untuk dijual semata tu tak juga. Sebab kita nak cari satu benda untuk kita tinggalkan lah pada kita punya keluarga dan... Nak saya share sesuatu? E-book the best. Kenapa kena tulis e-book? Kenapa kena tulis e-book? Okay. Kenapa kena doktor tulis kongsikan dulu. Okay. Lepas doktor kongsi, saya kongsi pula. Bayangkan kalau kita tak ada, tiba-tiba kita tak ada esok. Apa yang kita tinggal untuk anak kita, betul tak? Kita tak pernah, kita tulis nasihat ke? Kita selama ni rakam video ke? Ada rakam anakku, semua tak ada kan? Tapi kalau kita tulis, dia akan jadi berpanjangan. Sebab macam saya tak ada, saya tak ada ayah. Ayah saya meninggal 4 tahun lepas. Saya nak anak-anak saya kenal ayah saya. Jadi saya memang masa masuk untuk tulis e-book ni, saya memang nekat. Saya akan tulis sesuatu pasal ayah saya supaya anak-anak saya kenal datuk dia yang mereka tak pernah jumpa. Sebab dia selalu tanya, Atuk Melaka kat mana? Macam mana lupa dia? Sekarang dia dekat mana? So saya kata tak apa, nanti satu hari saya akan tulis. Sebab saya nak anak-anak saya kenal. Saya nak anak-anak saya kenal siapa ahli keluarga yang dah tak ada. Macam itulah. Dan apa jasa dia, sebab saya nak anak-anak saya kenal dia sebagaimana saya kenang dia. Faham tak? Macam itulah. Dan kedua, orang Melaka ya, saya orang Melaka. Okey. Ni dekat Melaka ke apa ni? Saya dekat Kelantan, kerja di Kelantan. Sebenarnya saya tulis e-book satu lagi sebab yang sangat penting adalah kadang-kadang kita sangat stres dengan kerja hakiki kita. Sangat stres. Dan kerja hakiki saya pula menulis jurnal, terlalu teknikal, saintifik. Faham. Jadi saya rasa pun dah stres menulis e-book ni satu cabang yang betul-betul menghilangkan stres. Dia memberi saya satu terapi. Memberi jalan yang membuatkan hati saya senang, membuatkan saya rasa ada sense of accomplishment. Yes, betul. Kita dapat capai dalam masa sekejap dan tak costly, betul tak? Tak mahal kan? Dah tahu proses terbit je. Dia sebab platform ni lagi-lagi bila kita dalam MSDA ni kita dah kenal ramai, ada juga geng-geng pakar IT cakap bila dengan harga yang ditawarkan ni memang sangat-sangat berpatutan lah. Sebab kalau kita nak bangunkan sendiri sistem ni memang 2,000 tu tak cukup lah. Tapi dengan kita sistem kita ni dah lah dapat kelas macam-macam.
dan dah dapat terbit dan kita dapat, saya paling suka circle MSGA ni, macam saya kenal doktor, saya kenal profesor dan macam-macam orang yang saya tak pernah terfikir nak kenal. Dalam ni semua boleh kata positif lah, sangat-sangat aura yang sangat motivate lah. Macam walaupun kita lain bidang, tapi bila baca tengok pengalaman masing-masing macam wow. Best lah, best. Macam perkongsian tu. Contoh macam tadi doktor cakap pasal nak buat e-book pasal ayah kan. Saya pun sama. Kalau ikutkan ayah saya meninggal waktu saya degree. Waktu saya jazah, ayah saya dah meninggal. So memang anak saya ni tak sempat nak mengenali lah atuk sebelah Johor lah. Saya Johor. So bila doktor cakap tu saya rasa memang wow. Idea yang sangat bagus untuk saya fikirkan apa e-book saya nak dedicate pada ayah saya, arwah ayah saya. Betul. At least betul lah tu. Sebab memang projek lah tu kan. Memang next project lah tu insyaAllah. Betul. Sebabnya kita ni ada sebab dia orang kan. Sebab mak ayah kita kan. So dia lah kalau kita nak cakap ayah kita tu adalah hero kita yang pertama lah. Betul. Lepas Nabi Muhammad, ayah kita lah kan. So kita nak supaya anak-anak kita ni tahu yang kalau dia rasa kita ni bagus, kita ni hebat. Tapi yang lagi hebat sebenarnya kita punya ayah lah. Betul lah tu. Terima kasih doktor bagi idea yang sangat memberangsangkan tu sebab benda ni dia betul lah tu, dia satu rakaman yang saya suka ayat yang bila kita baca penulis manusia lah pasti akan mati, tapi penulisan dia tu akan kekal sampai bila-bila lah selagi dimanfaatkan. Lagi-lagi kita tahu e-book ni bukan satu Malaysia tapi dia merentas sepadan. Mana tahu kita punya e-book ni manfaat untuk orang yang tak ada kat Malaysia, dia rindu nak balik kampung kan. Saya ada buat satu e-book saya yang pertama. Saya dengan kawan saya lah. Kawan saya ni dia budak jengka, Pahang. Dia tulis puisi lah. Rindu desa tercinta macam tu lah. Maknanya kita tahu COVID ramai tak boleh balik kampung. So kawan saya ni dia buat puisi pasal suasana kampung lah. Makanan kampung. Apa semua tu dia buat dalam bentuk puisi. So benda-benda tu sebenarnya sikit sebanyak dapat ubat rindu lah pada orang-orang yang merantau tak dapat balik kan. Betul. Dia punya terapi tu betul lah. Saya sangat rasa lah benda tu. Sebab kita bukanlah nak tunjuk bagus ke nak shock sendiri. Apa tak. Tapi dia lebih kepada dia orang cakap bagi saya e-book ni dia satu terapi yang paling murah dan mudah. Sebab kalau kita nak pergi travel, nak pergi panjat bukit, masa lah kan. Tapi e-book ni, kita duduk, even kalau kita guna handphone pun dah boleh siap dah e-book. Kita tulis-tulis kan. Sebab itulah Amir boleh produce banyak. Itulah. Itu tips dia. Dari telefon, di hujung itulah. jari je buat. Betul. So, seterusnya kalau ikut, tadi kata ada 10 e-book tu kan. Itu apa lagi boleh kongsikan? Bagi hint sikit pada kita. Akan datang insya-Allah sebab husband saya, suami saya seorang peminat tegak Iron Man. Jadi dia minta saya tulis buku untuk Iron Man. Dan seterusnya adalah lebih-lebih kepada modul lah. Modul kelas-kelas saya, kelas Spark, kelas untuk cell culture. Lebih kepada pengajaran saya lah. Tapi modul yang teknikal perlu ambil masa lama sebab fokus dan banyak semakan berkali-kali. Okay. Nice. Tapi kan bila Amir cakap pasal quotes tadi, saya teringat satu quotes yang paling penting. Saya tak ingatlah siapa, saya tak ingat, rasanya Hamka. Tulislah supaya orang tahu yang kamu pernah hidup. Ayat tu. Betul. Ayat tu deep. Betul. Harimau saya mati meninggalkan belang. Betul. Kalau orang dulu tak tulis batu bersurat. Betul. Kalau orang dulu tak tulis hikayat, tak tulis macam-macam, macam kita nak tahu yang orang dulu pernah ada satu tamadun yang hebat. Jadi kalau kita tak tulis sekarang, siapa akan kenal kita? Gitulah. Betul. Jadi serius. Jadi benda ni pun orang cakap kalau nak ikutkan ialah kita penulisan ni lah, kita dah tahu kepentingan penulisan ni dan dia penting lah. Lagi satu, bila dah tahu kenapa perlu tulis, so the next step bagi saya dia kena masuk satu circle yang
menulis Betul. benda yang baik-baik. Betul. Sebab kadang orang ni dah menulis. Tapi dia menulis mengarut. benda yang mengarut dan benda yang Fitnah sana sebenarnya sini. itu saya nak sampaikan. Maksudnya sekarang kalau kita dah ada passion menulis ni, kita salurkan ke arah yang betul lah. Sebab saya pegang satu keyword doktor. Kata bijaksana tu, saya jarakkan bijak space sana. Bijaksana kan satu word kan. Saya jarakkan bijak sana. Sana tu maksudnya memang sana tu kita kena tahu. Sana tu abadan abada yang memang kalau kita tulis baik, kita tulis baik, dia berkomakan pahala lah. Tapi kalau kita tulis benda yang tak baik, yang takut-takut sebab kita orang lain berterusan buat benda tu, so dia berkomakan dosa. So kita memilih yang mana satu. Tu yang kita pun dah diajar lah. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam kan. Diam je lah. So balik. Tak ada benda baik tulis, jangan tulis. Jangan tulis. Jangan tulis benda yang kita bukan ahli. Sebab tu saya suka, kalau saya macam saya editor, saya akan cakap pada saya punya penulis, saya akan cakap apa-apa pun penulisan, dia benda tu dapat dengan kita. Maksudnya jangan tulis benda yang kita bukan ahli lah. Yang kita tak ada ilmu tentang tu, kita nak buat istilahnya try hard lah. Kita nak macam acah-acah nak tulis macam kita ni, istilah budak sekarang palatau. Semua benda dia tahu kan. So jangan. Benda tu tulis atas memang kita punya pengetahuan lah, ilmu kita lah. Sebab kalau kita tulis bukan kita punya bidang, takut-takut benda tu jadi itulah fitnah lah. Dan benda tu pula kalau dibaca orang dan disalah ertikan, mungkin kat sini kita lepas, mungkin lah kan. Tapi kita takut yang kat sana tu. Sebab kita dah diajar benda ni dan memang kena berguru lah. Poin saya tu, berguru. Dah tulis, so saya nampak benda tu yang best dalam MSGA ni. Kita ada guru macam contoh, kita ada guru Canva, kita ada guru macam-macam guru lah kan. Even doktor pun buat. Doktor boleh promote doktor apa yang doktor buat pasal video. Sebab kita ada berbaki beberapa minit lagi. Apa yang kursus doktor buat dalam MSGA ni? Bismillah. Dalam MSGA saya ada tawarkan kelas untuk Adobe Spark. Spark ni ada 3. Ada Spark Pay, Spark Video. Jadi dia boleh buat 3-3. Dia boleh buat video, boleh buat web page yang kita boleh letak di kita punya bookstore. Jadi bookstore kita cantik lah. Macam bookstore yang profesional. Itulah tengok doktor punya ni bergerak-gerak gambar ni, geram pula tengok. Tolong tengok saya punya bookstore. Okey, kemudian yang ketiga adalah post. Untuk create poster cantik. Jadi kebanyakan dia fokus saya adalah kepada video lah. Ramai yang dia nak buat video, nak promote. Jadi okey. Ya. Okey. So yang terdekat bila akan diadakan kelas yang terdekat? Kelas Spark biasanya saya akan buat hari Jumaat. Jadual baru Jumaat 9 hingga 10 malam. Setiap bulan ke macam mana? Setiap minggu ada. Kecuali minggu-minggu yang mungkin saya cancel lah atas sebab tu. Ni tengok ni. Kalau boleh tengok kat saya punya skrin. Ini lain macam lah dia punya ni. Buku ni.com. Ada free launching. Ini ke? Ni doktor punya ni, buku mini.com ni. Ya, tolong ya Amir kalau ada poster, promo, boleh bagikan. Ini saya nak letak ni. Lepas ni saya nak bagi yang saya punya event 10 hari bulan ni. Ya, perlu. Saya 10 hari bulan buat bengkel offline untuk bengkel karya kreatif. Saya kumpulkan untuk e-book, buku novel fiction dengan buku komik. Itu saya punya ni. Apa dia? Yang KPTM punya program besar-besar. Ni kita orang buat dekat home. Dalam 12 orang tu tak besar kot untuk offline-nya. Sebab home kan comel tempat dia. Itu je lah. Okey doktor, kita menghampiri penghujung rancangan. So minta doktor okey, kita nak minta doktor bagi kata-kata penutup lah. Kenapa orang perlu
ramaikan komuniti MSJA ni dan perlu jadikan e-book ni sebagai salah satu terapi. Tak pun siapa-siapa yang mencari-cari orang cakap part time macam sumber pendapatan lah tambahan. Sebab kita tahu pandemik ni mengesankan ramai orang dan mungkin tak tahu nak start buat bisnes apa. So saya nampak e-book ni salah satu cabang yang boleh dicoba. Dan itulah nak minta doktor kongsikan kenapa korang perlu join MSJA lah utamanya. Bismillah. Amir dah buktikan kan dia boleh punya MSJA? Ya? Amir dah boleh buat duit dengan MSJA kan? Saya dah buat lah 2 bulan balik modal. Dan memang sekarang ni memang selepas lagi-lagi bila dah buat bengkel ni lagi lah. Memang Alhamdulillah lah. Memang sangat balik modal lah. Sangat buat duit lah. Untuk mereka yang ragu-ragu, saya terus sebelum saya dengan MSJA, saya dah pun dan sebab publisher mana, saya publisher mana, saya tengok sistem antara yang terbaik Malaysia di dunia. Saya mesti cara board, website dan semuanya auto lah. Dan buku yang kita maksudnya bukan sana jual buku kita. Jadi dari segi kita sebagai penulis itu sangat bagus. Tak perlu nak gusar. 80% tu sikit. Yang terbaik 80% jual diri. Kita juga dengan novel sana maksimum dia boleh 60%. Jadi tulislah bersama selamat ke MSA yang sangat kepada saya bukan saja untuk dunia, untuk kita lah. Sentiasa ingatkan kita supaya tak banyak dan tulis. Jangan siapa orang cakap. Fikir apa yang alright. Cari akhir. Okey, itu sahaja. Okey. Terima kasih banyak doktor, walaupun dari awal tadi dah mengaku yang tak berapa apa sebenarnya. Tak biasalah. Ini first time kan buat IG live kan. Kalau ikut kan. Yang pertama kali. So terima kasihlah kerana berani dan sudi menyahut jemputan saya untuk sama-sama jadi tetamu malam ni, dan kita doakan yang baik-baik untuk semua dan semoga penulisan e-book kita ni kita doa dapat bagi banyak manfaat lah kepada siapa yang membaca, dan insya-Allah kita jumpa lagi di sesi akan datang, dan jangan serik kalau diajak lagi, dan terima kasih banyak doktor. Dan selamat menyambut Ramadan. Betul. Kita doalah supaya Allah sampaikan kita ke Ramadan lah. Kurang lebih 2 minggu lagi. So insya-Allah Ramadan ni bulan untuk kita banyakkan ibadat lah. Dia bukan bulan ibadat saja. Sekarang ni dah kena ibadat. Tapi Ramadan lagi banyak lah sebab ganjaran dia lagi macam-macam kan. Jadi sekian dulu daripada kami. Terima kasih doktor sekali lagi, dan insya-Allah kita akan letak sesi kita ni di IGTV dan boleh sampaikan pada yang tak sempat nak nonton malam ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita tangguh dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.